Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salawatu wa taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini bersama-sama pada waktu pagi yang mulia ni, yang waktu duha ni adalah waktu yang sangat baik untuk kita beraktiviti. Dan waktu duha ni sebaiknya kita keluar daripada bom-bom rumah kita, yang maknanya keluar dengan maksud kata kita ada kena cahaya matahari lah. Waktu duha ni cahaya matahari dia ada makna. Dia bukan biasa-biasa, dia tak sama dengan cahaya matahari tengah hari. Hari tu kita beraktiviti, tahniah lah. Tahniah pada siapa yang berani naik kuda tu. Walaupun kita kata ada yang takut-takut, ada kan, tak apa. Dia kita kata sebenarnya wanita ni memanglah tak disuruh pun, tak didesak pun untuk buat aktiviti yang di luar daripada rumah. Tapi kita kata dalam keadaan zaman kita sekarang yang mana kita tak pernah berfikir pun untuk keluar daripada rumah. Kalau nak pergi shopping kan, nak pergi jalan-jalan, kita tak fikir pun baik duduk rumah lah daripada keluar. Tak kan, bila nak pergi jalan, nak pergi shopping, kita keluar je. Jadi di tempat kita tak ada isunya tentang wanita keluar rumah. Sebab dia yang tak dibenarkan kalau ada fitnah, kalau ada masalah, ada niat yang tak baik. Misalnya kalau yang sebelum ni yang berlaku di Masjidil Aqsa kan, wanita kalau pergi Masjidil Aqsa bahaya. Itu barulah jadi untuk wanita tidak digesa. Walaupun lelaki pun bahaya juga pergi, tapi untuk lelaki tetap kena pergi. Dia ada beza Tapi tetap saja secara umumnya bila dia adalah satu yang sunnah, sunnah tu umum. Memanang, berkuda dan berenang, sunnah umum untuk semua, lelaki dan wanita. Dan kita pun dah sebut hari tu, kuda ni dia bukan sukan. Kita jadi macam tak berapa nak ni sebab rasa dia sukan. Yang kata dia sukan itu penjajah. Kalau dalam Islam, kita dah sebut itu dalam Quran, Allah sebut kuda adalah kenderaan. Ada 3 binatang tu kan, itu kita sebut. Siapa datang itu? Manang berkuda, kat tengah sikit. Angkat sikit, angkat. Yang dia itu, kita nak tengok. Okey, maknanya yang majoriti ni tak ada lah ni coba kan. Hari tu memang ramai, tapi tak main hari ni kan. Baik. Kita sebut itu ada 3 dalam Quran yang Allah sebut sebagai kenderaan. Al-khailu wal-baghal wal-himar. 3. Kalau nak cari ayat dia, carilah al-khail boleh, cari al-baghal boleh, cari al-himar pun boleh. 3 ni sebagai kenderaan haiwan yang memang Allah cipta secara semula jadi, dia adalah kenderaan kita. Yang pertama sekali kuda, yang kedua baghal, yang ketiga himar. Dia bentuk semua lebih kurang. 3 ni semua lebih kurang bentuk dia. Kalau paling besar kuda, paling kecil keldai. Baghal ni campur dua-dua. Jadi dia ada yang sebut dia kacukan sebenarnya. Baghal ni kacukan kuda dengan keldai. Ada tengah-tengah lah, saiz pun tengah-tengah, bentuk pun lebih kurang tengah-tengah. Jadi maknanya kalau kita kata dia sebagai kenderaan, maknanya sepatutnya semua orang mampu naik. Mampu. Yang kita jadi tak mampu tu sebab sebenarnya ni kalau kita nak sebut kan, ada agenda yang sangat besar daripada penjajah untuk menyebabkan umat Islam lemah, menyebabkan badan kita ni auto lemah. Cuba tengok balik generasi yang hidup sebelum zaman penjajah, yang masa zaman kanak-kanak tu dapat makanan daripada betul-betul tamadun Melayu, daripada masyarakat kita yang kesan daripada dulu kan di tanah Melayu pun kerajaan Islam kan, daripada kerajaan Islam dulu dengan makanan yang dimakan oleh apa yang kita sebut sebagai makanan moden kan, dibawa oleh penjajah, dibawa oleh musuh-musuh Islam ni, melemahkan badan kita, menyebabkan naik kuda pun kita dah rasa lemah, tak mampu.
Padahal dia kenderaan, sepatutnya kita okey je. Naik kuda tu sama macam naik kereta. Dan sebenarnya makanan ni, makanan yang betul-betul baik untuk badan kita tu makanan yang asli semula jadi. Kita panggil real food, makanan benar, makanan betul. Bukan makanan palsu. Makanan palsu ni apa tu, yang dah diproses jadi macam-macam. Jadi sausage, burger, cornflake, benda yang sepatutnya yang eloknya jagung, buah jagung tu. Ini diubah jadi kepingan-kepingan. Ini kalau nak contoh proses buka tu je biskut raya proses juga. Dia sepatutnya tepung gandum. Okey, tepung tu pun dah proses. Gandum, biji gandum tu yang elok. Jadi sebenarnya malas masak lagi bagus. Rajin sangat tu jadi proses banyak sangat. Kan? Yang daging tu lepas rebus, goreng, kukus, bakar, macam-macam proses. Banyak sangat proses tu menghilangkan nutrisi dia. Jadi yang terbaik adalah yang paling simple. Sebab tu kalau kita fikir kan, zaman Nabi tak gaduh sangat pasal masalah kerja dalam rumah. Sebab sebenarnya tak banyak sangat kerja kalau kita buat cara betul. Yang banyak sangat kerja tu antaranya makanan. Pasal cara masak lah. Kan? Makanan yang macam-macam, diproses macam-macam. Kena perat pula berapa jam kena. Kan? Sepatutnya makanan tu betul-betul buah. Okey, macam orang Arab punya sarapan, contoh roti Arab dengan roti tu pun sebenarnya proses juga kan. Tapi nanti dia makan dengan buah zaitun, minyak zaitun. Maknanya benda yang asli kan, dia tak payah nak masak-masak lah. Keluar dalam peti ais terus makan. Kalau buah zaitun masuk peti ais kan. Kalau ikut kan tak payah masuk peti ais pun boleh. Kalau dia cuma tak tahan lama. Baik, jadi tu maknanya yang Allah cipta kat dunia ni sebenarnya semua elok. Tapi kita bila sakit boleh kita salahkan makanan yang asli. Tak boleh makan daging. Bila darah tinggi, daging yang tak boleh makan. Padahal daging tu makanan asli. Lepas tu nanti burger makan lah. Nanti kacang tak boleh makan, sayur bayam tak boleh makan kan? Sebab kita kata asid uric tinggi kan? Ambil makanan yang asli tu kita ni kopi angin, timun angin. Padahal tu yang makanan asli. Tu maksud kita jadilah lemah. Jadi maknanya asalnya kita ni punya kekuatan yang tidak macam ni lah. Usia-usia ni, usia kalau kita nak tengok balik dalam sirah, itu kekuatan manusia yang sebenar kan. Dalam sirah Nabi SAW, usia 60 tu masih pergi perang. Maksudnya usia 60 tu masih belum warga emas, masih sihat. 50 masih segar. Nabi kali pertama pergi perang umur 53. Nak dekat pencen kita kan, umur 53. Kemudian Khadijah, Sayyidatina Khadijah tu kan kalau ikut mengandungnya daripada umur 40, kahwin 40, ada yang sebut 35 kan. Tapi kalau 7 anak tu maknanya sampai umur 50 lebih, itu masih melahirkan anak. Baik, itu tajuk lain. Hari ini tajuk kita Al-Hikam yang kedua. Al-Hikam yang kedua, hikmah yang kedua, muka surat 4. Baik, hikmah yang kedua adalah berkaitan dengan antara urusan dunia dan akhirat. Ini belajar Al-Hikam, minda kena tajam sikit lah. Kita nak baca ayat dia ni. Dia punya hikmah ni. Baik, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Maksudnya keinginanmu untuk tajrid ni maksudnya meninggalkan urusan duniawi termasuk mencari rezeki. Padahal Allah telah menempatkan engkau pada asbab. Asbab tu maksudnya ialah usaha di mana Allah telah membekalkan manusia dengan sarana penghidupan. Adalah termasuk dalam bisikan syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid adalah suatu kerosotan dalam himmah, iaitu tekad spiritual yang luhur. Baik, kita baca sekali lagi, tapi tak payah baca dalam kurungan sebab dalam kurungan ni dia penjelasan. Kita baca semula tanpa yang dalam kurungan.
Cuma nak kena set lah, faham. Yang pertama perkataan tajrid. Tajrid kat sini maksudnya ialah meninggalkan urusan duniawi termasuk mencari rezeki. Itu maksud tajrid. Tajrid ni maknanya kita tinggal hal dunia, tinggal dunia. Boleh kata. Okey, set dulu yang tu. Baik, kemudian yang kedua perkataan asbab. Asbab maksudnya ialah usaha di mana Allah telah membekalkan manusia dengan sarana kehidupan. Asbab ni maknanya sebab, Melayu dia sebab. Jadi maknanya meninggalkan sebab untuk berlaku sesuatu. Baik. Okey, faham dua perkataan ni, kita baca semula. Keinginanmu untuk tajrid, padahal Allah telah menempatkan engkau pada asbab, adalah termasuk dalam syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab, padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid, adalah suatu kerosotan dari himmah yang luhur. Sebab tak biasa baca kan ayat-ayat hikmah ni. Dia bila kata hikmah ni, maknanya ayat ni ayat yang terhasil daripada keilmuan yang sangat mendalam oleh orang yang bercakap. Jadi orang ni kalau ilmu dia mendalam, bila dia bercakap, setiap patah perkataan tu ada makna. Dia lain dengan kita kalau umum awam ni kan, kita kalau bercakap satu ayat dia bawa ada satu makna. Tapi kalau orang ilmu tinggi, bila dia bercakap satu ayat ada 10 perkataan, 10 perkataan tu boleh diuraikan dalam 10 muka surat, bahkan 10 jilid. Bukan kiasan. Sebab setiap satu perkataan dia ada makna mendalam. Ini kita kata bila orang ada ilmu tinggi, kita sebut tadi, bila ada ilmu tinggi, kalau dia bercakap 10 perkataan, 10 perkataan tu perlu dijelaskan dalam 10 muka surat. Tapi kalau orang yang ilmu dia awam, biasa tak ada ilmu ni kan, kita macam kita lah, biasa-biasa ilmu kita ni, 10 perkataan tu hanya boleh dijelaskan dalam satu makna. Maknanya 10 perkataan kita ni makna dia satu je. Contoh ni, kalau kita kata pagi ni kita sarapan nasi lemak lah, maksud dia apa? Makan nasi lemak. Itu je lah kan, makan nasi lemak pagi ni dah. Semua orang faham dan makna dia satu je. Makna dia ialah makan dan lauknya, makanannya ialah nasi lemak. Itu je. Tapi kalau orang yang ilmu dia mendalam, kita nak buat contoh pun ilmu kena dalam. Tak buat contoh. Maknanya, katalah kalau kita katalah kalau bab makan kan, kita kata sesungguhnya menghadamkan nasi lemak pada pagi ini merupakan suatu tindakan yang sangat diperlukan. Contohnya apa tu? Sebab ada makna tu pada setiap perkataan. Contohnya kata sesungguhnya. Baik, bila dimulakan dengan sesungguhnya, maknanya ini satu yang perlu dibagi perhatian. Baik, menghadamkan maksudnya, dalam maksudnya dibandingkan dengan makan. Kalau makan, ada orang kunyah 2-3 kali telan, tak hadam perut tu. Jadi menghadamkan maknanya kunyah dengan 44 kali, macam mana yang Nabi sunnahkan, sampai betul-betul hadam, hancur dekat mulut kita dengan enzim-enzim yang mencukupi, barulah masuk dalam perut kita, baru dia betul-betul hadam. Jangan bagi kerja berat ke buah pinggang kita. Gigi kita Allah dah bagi, dia tukang buat kerja. Buah pinggang ni dah second, mesin yang second. Buah pinggang jauh lebih lembut daripada gigi. Tapi banyak orang bagi kerja berat kat buah pinggang. Jadi dia kunyah 2-3 kali, telan. Sebab tu dia makan laju. Pasal apa nak makan laju? Pasal nak makan banyak. Jadi dia dapatlah makan banyak dalam tempoh yang sekejap. Orang lain ingatkan, kadang-kadang orang ingat orang yang makan lama tak habis-habis ni makan banyak. Saya selalu gitu. Kadang saya buat juga, saya makan 44 kali kunyah. Sikit je tapi selalu habis last. Jadi cara nak habis supaya tak lambat banding orang lain, memang kena makan sikit sangat supaya habis sama dengan orang lain. Orang lain mak ambil banyak lah. Ada orang kata mak sikit je usah makan. Nanti saya ambil sayur banyak gitu. Nasi memang sikit je. Tapi memang kadang-kadang kalau makan di tempat awam memang terpaksa sikit. Sebab bila kunyah 44 kali dia jadi lambat. Tapi kenyang. Sebab dia cepat masuk perut.
Dia kan bila kita rasa penuh perut tu maknanya dia dah masuk perut. Tapi bila dia tak hancur masuk buah pinggang buat kerja je, kita belum kenyang sebab dia belum masuk perut. Tu yang makan banyak tapi tak kenyang sebab tak kunyah betul. Tambah-tambah yang kanan turun. Ada orang tu telur kan, telur sebiji macam biawak terus. Itu maksud menghadamkan tadi. Jadi makna dia lebih mendalam. Ni kan dah panjang satu muka tu, baru berkata menghadamkan. Baik, kemudian nasi lemak. Baik, nasi lemak ni pun sebenarnya termasuk perkataan yang nama makanan yang penuh hikmah lah. Sebab kalau kita nak hurai nasi lemak, bukan nasi yang berlemak kan? Dia kalau serta nasi berlemak ringkas je, pendek je. Tapi nasi lemak ni adalah nasi kan, biji rin yang terhasil dan yang nyata sebenarnya selama ni kita anggap nasi ni macam-macam lah kita kata dekat nasi kan. Rupanya nasi ni termasuklah makanan asli, karbohidrat yang asli kan? Yang asli nasi, cuma yang masalah tu bila dia dah putih, tu jadi masalah. Asal beras tak putih macam tu kan? Dia maknanya ada proses lah sampai jadi putih. Yang perang tu baru yang asli kan? Jadi cuma peliknya ni, kenapa lepas diproses jadi putih sepatutnya kos makin tinggi tapi dia makin murah. Yang perang mahal padahal dia belum proses. Itu yang kita kata akhirnya mentaliti orang nak sihat mahal. Baik, jadi maknanya nasi tadi jadi lemak pasal apa? Sebab ada santan, yang santan tu mengandungi lemak kan? Dia jadilah huraian ke nasi lemak. Merupakan satu keperluan yang sangat mendesak. Maksudnya mungkin kita boleh cerita kenapa mendesak sarapan nasi lemak kan? Sebab kalau tak sarapan dan alas perut menyebabkan gastrik kan? Itu maksud contoh ayat yang kita kata mendalam maksudnya. Jadi Ibn Athaillah ni dia ada Al-Hikam. Dalam Al-Hikam ni memang ayat dia pendek-pendek je tapi mendalam sangat maksud dia. Setiap satu tu ada ilmu dia. Dan sebab itulah, disebabkan ketinggian ilmu dia, ada istilah-istilah yang kita tak faham dan ada juga perkataan yang sebab dia bahasa Arab dan kita pernah bagi tahu banyak vocab bahasa Arab yang tak ada dalam bahasa Melayu, tak dapat diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita tak cukup kaya. Bahasa paling kaya dalam dunia ni adalah bahasa Arab. Dia ada lengkap semua bahasa. Jadi ada setengah bahasa Arab yang tak dapat diterjemah ke Melayu. Sebab tu tadi dia guna lagi perkataan bahasa Arab yang dalam kurungan tu lah terjemahan dia. Dan kod Melayu jadi banyak perkataan sebab dia tak ada perkataan kod Melayu tu. Macam kita contoh perkataan bahasa Melayu duduk. Baik, duduk ni ada berapa banyak perkataan duduk. Kalau nak menjelaskan, okey ni tengah duduk, ada perkataan lain tak selain duduk? Kalau orang tengah duduk dalam posisi ni, mana duduk lah. Tak ada dah perkataan lain. Bahasa Arab dia ada dua, satu qa'adah, satu jalasa. Apa beza dia? Yang satu tu maksudnya kalau kita kata dia tengah duduk, yang satu tu maknanya orang ni dia duduk daripada yang asal sebelumnya dia berdiri. Kita tak ada. Jadi nak jelaskan tu kita akan jelaskan dengan bahasa yang panjang sebab tak ada dalam bahasa Melayu kita. Itu kaya bahasa Arab. Sebab itulah kita dijauhkan daripada bahasa Arab, sebab supaya cara nak bagi orang jahil tak kenal bahasa Arab. Tu je. Kalau betul nak jadi alim memang kena belajar bahasa Arab. Sebab tu bahasa ulama memang bahasa Arab. Kalau tak pakai bahasa Arab kita belajar tak mampu nak jadi sampai tahap ulama. Dia kena reti bahasa Arab. Kalau kata Habib kalau tak belajar Habib orang lain macam mana? Dia kena ingat ulama-ulama yang hebat yang kita ingatkan dia orang Arab ni, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, siapa orang ni? Ibnu Majah. Ni yang kitab hadis tu kan. Semua bukan orang Arab. Kita ingat Imam Muslim Arab kan, nama Muslim. Dia bukan orang Arab. Itu semua orang, ada yang Uzbekistan, Turkistan, Turkmenistan, tu orang stan-stan. Dia bukan orang Arab. Tapi hebat luar biasa dalam Arab, bahasa Arab. Maknanya dia nak kena belajar dan dalami betul bahasa Arab. Ulama Melayu ada. Dulu kitab-kitab Melayu ditulis ke Arab. Kalau kita ingat ada kitab Bahrul Mazi. Orang dah tak kenal sekarang. Ada kan kitab Bahrul Mazi, itu kitab ulama Melayu. Dan Imam Al-Marbawi tulis. Dia orang Marbawi. Jadi dia ada tulis kamus juga, kamus Marbawi. Sebab biasa guna kamus Marbawi tu, Marbawi ni nisbah kepada Merbau. Jadi maknanya Bahrul Mazi tu bahasa Arab kan? Tapi dia kitab Jawi, tulisan Jawi.
Bukan bahasa Arab. Ada kitab-kitab lain ulama Melayu tulis tapi kitab Arab, bahasa Arab. Sebab itulah ulama Melayu boleh mengajar di Masjidil Haram. Banyak ulama Melayu mengajar di Masjidil Haram. Pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi memang kalau nak faqih sampai tahap ulama, dia memang kena bahasa Arab. Tapi penjajah datang menjauhkan kita sampai kita tak kenal bahasa Arab. Kan dalam silibus sekolah tak ada bahasa Arab. Sekarang je baru dimasukkan sikit-sikit. Sikit-sikit tu pun tak boleh sampai faham baca kitab tak faham pun. Tapi kalau English semua orang boleh. Biarlah nak pecah-pecah kan, broken. Pecah kan. Tapi boleh gitu. Jadi dia sebenarnya satu sudut lagi, kita sebenarnya bila dah jadi macam ni dekat Palestin ni, kita tahulah siapa yang mereka sebenar. Dulu saya nak cakap susah. Orang kata macam-macam lah, ketinggalan zaman, kolot dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila kita nampak siapa yang mereka, sekaligus kita tahu siapa British yang menjajah kita. Dia bukan sekadar nak ambil harta-harta barang-barang tempat kita je, tapi ada banyak lagi agenda. Yang antara yang paling besar ialah dia meletakkan dan memasukkan macam-macam benda di tempat kita supaya dia dapat jadi kuasa besar dunia. Dia nak menguasai dunia. Hari ini dia jadi kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia ni takkan terjadi kalau Islam diamalkan secara menyeluruh. Dan antara lain kalau kes bahasa Arab ni ialah sebab bahasa Arab adalah sumber ilmu. Semua ilmu ada dalam bahasa Arab. Dia nak curi banyak ilmu Islam. Ilmu tu ada dalam bahasa Arab. Kalau kita semua reti bahasa Arab, macam mana dia nak curi? Nanti kita jumpa kitab asal dia. Sebab kita tak reti bahasa Arab, senang dia curi. Kita reti bahasa Inggeris, jadi kita baca bahasa Inggeris je. Bahasa Inggeris tu dia curi dah daripada bahasa Arab dengan kod dia punya. Dengan kod dia jumpa ilmu ni, dia jumpa yang ni, jumpa yang ni. Bukan hanya kitab bahasa Arab dia curi, kitab Melayu pun dia curi. Melayu dulu ada kitab, kita ada kitab-kitab kita. Baru Madi dia tak curi lah, sebab tu kitab fiqh. Nak buat apa dia ni? Tapi kalau kitab perubatan Melayu dia curi. Kitab-kitab yang kait dunia lah kan, kait ilmu-ilmu dunia dia ambil. Lepas tu tiba-tiba tak berapa lama dengan aku dia menjumpai tentang khasiat manjakani misalnya. Padahal dia ada dalam buku kita. Kita tak tahu pun buku kita tu. Kita dah ada kitab perubatan Melayu. Bukan perubatan Islam. Perubatan Islam lain lagi, Melayu lain lagi. Bangsa Melayu, dia ada perubatan dia. Kita ada tamadun kita. Jadi itu jenayah dia lah. Hari ni kalau kita masih nak percaya dengan dia, tak tahulah nak kata. Tak tahu, kita dah nampak macam mana pengkhianatan dia, macam mana tak ada perkemanusiaan dia, macam mana tipu daya yang sangat luar biasa yang dia buat sekarang ni. Bila dia sokong Israel tu nampak sangatlah siapa dia sebenar. Tapi masih ada orang yang masih tak mau buka mata lagi. Jadi di situlah akhirnya kita jauh daripada bahasa Arab ni, sekaligus kita jauh daripada kefahaman Islam yang sebenar. Dan secara umumnya jauh daripada semua ilmu. Akhirnya kita ni reti sikit-sikit sangat. Baik, tak apa, kita tengok sekarang ni dia punya huraian dulu, penjelasan dia. Syekh Ibnu Athaillah mengajak untuk memperhatikan bahawa kecenderungan semacam ini atau seumpama ni, iaitu tajrid, kadang-kadang muncul akibat pengaruh hawa nafsu, bukan kerana pengaruh rasa cinta yang tulus terhadap akhirat. Baik, kita ambil dulu setakat ni. Yang pertama, hikmah yang kedua ni masih lagi dalam bab kita nak menjaga akidah supaya tidak syirik. Ingat lagi ya, ada beberapa bab awal-awal hikmah ni adalah untuk menjaga daripada syirik. Jadi yang pertama tu syirik ni syirik halus, khafi, yang kita tak nampak. Jadi yang pertama hari tu yang kita dah bincang adalah macam mana kita boleh syirik dengan amal kita. Bila kita anggap kita akan masuk syurga dengan amal, maksudnya kita bersandar dengan amal kita supaya kita boleh masuk syurga, tu syirik. Yang memasukkan kita ke syurga Allah. Amal hanya asbab. Itu yang pertama itu. Yang kedua ni ada lagi satu sifat di mana kita nak tinggalkan urusan dunia sama sekali. Tak mau dah hiraukan pasal dunia sebab kita kata kita nak semata-mata Allah je. Ini baik kan? Baik, dari satu sudut baik. Tapi ada tipu daya di balik itu, di mana akan menyebabkan kita meninggalkan asbab. Contoh gini. Contohnya kita kata kita nak makan, nak makan, tapi kita tak mau urusan dunia. Makan ni cukuplah sekadar menegakkan tulang belakang istilahnya kan. Memang kita disuruh makan sekadar menegakkan tulang belakang. Lepas tu kita dengar contoh Sayyidatina Maryam dapat makanan dari langit kan.
Bani Israel pun pernah juga dapat makanan dari langit yang nama manna wassalwa. Maryam dapat makanan buah-buahan, buah-buahan musim panas ada pada musim sejuk, buah musim sejuk ada pada musim panas. Lepas tu kita dengar juga orang Palestin tu masih boleh hidup walaupun makanan tak masuk-masuk. Kalau masuk makanan pun tak cukup keperluan dia, tapi boleh hidup. Sebenarnya mesti ada tu keajaiban-keajaiban Allah bagi kan. Jadi kita pun harapkan itulah yang berlaku pada kita. Allah boleh bagi, yang penting kita betul-betul serahkan diri kita pada Allah. Kita tak mau urus hal dunia, kita tak mau kerja, tak mau buat apa, nak solat je. Ini kadang-kadang dia memang baik, tapi kadang-kadang dia datang daripada hawa nafsu. Jadi nafsu ni, nak cerita, nafsu ni kadang-kadang memang cenderung kepada kejahatan, tapi kadang-kadang nafsu juga cenderung untuk buat benda baik, tapi benda baik yang membinasakan, benda baik yang tidak tepat dengan syariat. Contohnya, saya ingat kalau orang pengajian ni dia punya nafsu nak apa? Nak berzikir, kan? Nak solat banyak-banyak, kan? Sampai akhirnya dengan sebab kita berzikir dan solat banyak tu, sampai kita akhirnya pandang orang yang lara tu, yang suka tengok TV, sembang kosong, pula ketawa tu, kita pandang dia dengan pandangan yang rendah. Ni ada berlaku di Indonesia. Ada seorang kiai yang berdakwah kepada golongan-golongan naik kelab, orang kelab malam. Jadi kiai ni dia ceritalah, dia kata pengalaman dia sebenarnya. Kenapa orang nak kata kenapa dia berdakwah dengan orang kelab malam? Dia pergi kelab malam. Ini jangan ditiru, bukan semua orang boleh. Sagi pergi kelab malam ikut berjoget. Yang ni dia kena kuat iman betul. Dia ada proses dia, dia pertama kali pergi kelab malam, solat tahajud dekat surau kelab malam. Sampai bodyguard marah, main datang sini nak solat ke nak apa? Ni bukan tempat solat. Memang ada surau, tapi bukan tempat solat. Ni tempat naik kelab. Dia datang solat je beberapa malam, sampai akhirnya dia masuk. Dan adalah kaedah kelebihan dia kan, sampai dia boleh naik atas pentas berselawat dalam naik kelab. Selawat tu diikutilah oleh JRO. Itu timbul isu lah, orang marah kan. Tapi bila di interview tu, yang ini dia menjelaskan lah. Salah satunya adalah kalau dia pernah kan, satu ketika dia panggil dia anak-anak murid dia ni, orang naik kelab dia buka pondok. Jadi dia orang ni walaupun malam harinya dekat naik kelab, siang hari mengaji. Tu yang orang marah tu. Sebab apa? Ni kita kata pemikiran kita yang kadang-kadang sebab nafsu kita dah cenderung pada yang berzikir, solat, kita terlalu pandang negatif dan jahat pada orang macam ni. Dan yang berlaku, dia kata golongan naik kelab ni kadang-kadang dia minta dengan dia panggil abah dekat kiai tu, macam dia punya model madrasah, dia panggil abah. Dia kata, abah tolong doakan kami jadi macam orang-orang tu. Dia tengok orang-orang yang rajin datang masjid, yang solat semua, doakan kami jadi macam mereka, sebab kami ni penuh dosa. Tapi bila si kiai ni pergi dekat orang yang rajin solat, yang tutup aurat semua, orang tu cakap apa? Abah, doakan kami jangan sampai dekat-dekat dengan orang macam ni, orang-orang penuh dosa. Akibatnya apa maknanya? Orang baik tu pandang hina kepada orang yang penuh dengan dosa. Orang penuh dengan dosa ni merasa diri dia berdosa. Di sisi Allah, siapa yang baik? Dia yang penting, kita kata memang dia buat salah, kita tak nafikan. Tapi bila kita pandang negatif, kita tak tahu lagi masa depan dia apa. Ada lagi satu kaedah dakwah dia buat gini. Dia pergi dekat pelacur-pelacur ni, dia cakap begini, kamu satu malam biasa dapat berapa? Dia bagi tahu lah, ada berapa ratus. Katalah dapat 300. Okey, malam ni saya bayar kamu semua 3 orang. Okey, saya bayar seorang 300. Tapi malam ni jangan kerja kat sini, pergi masjid. Orang masjid marah. Orang masjid kata, ni apa ni, bagi pelacur-pelacur masuk masjid. Padahal dia memang masuk masjid, dia tak tahu apa-apa, tapi dibagilah, kamu baca zikir ni, kamu buat ni, dibagi tahu kan, buat. Orang semua pandang negatif. Jadi itu maknanya hawa nafsu kita. Kadang-kadang bila kita nak buat baik, kita pandang buruk kepada orang yang zahirnya nampak buruk. Kita tak tahu apa yang terjadi pada dia sebenarnya, apa yang ada di balik-balik tabir, kenapa dia jadi macam tu, latar belakang dia dan sebagainya. Kita tak tahu semua tu. Kalau dia salah, salah, kita boleh tegur. Tapi bukan dengan pemikiran negatif kepada dia.
Tegur tak salah, tegur memang kena lah, tak boleh biar juga. Dan salah juga kalau biar. Ini kena ambil ilmu daripada kaedah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Apa yang Nabi Khidir buat salah tak di sisi syariat? Sisi syariat, kita kata syariat, dia ada dua ilmu ni lah, hakikat dan syariat. Yang Nabi Khidir buat ialah bunuh budak. Bunuh budak dosa tak? Tu ada yang mula takut dah jawab dosa ni, Nabi ni kan, ada yang kata bukan Nabi kan, ada yang kata orang soleh. Dia bunuh budak. Okey, kita cakap dari segi ilmu syariat. Syariat ni mana apa? Syariat ni yang ada hukum wajib, sunat, makruh, haram, harus. Baik, dia duduk kat mana dalam lima hukum ni? Bunuh budak, kanak-kanak, haram ni. Jangan tukar hukum jadi halal pula sebab Nabi buat. Tak boleh. Dari segi ilmu syariat dia haram, berdosa. Itu ilmu Nabi Musa ada, ilmu syariat. Kemudian apa lagi dia buat? Tebuk kapal sampai berlubang, tenggelam. Dosa lah. Dosa. Menganiaya kan. Kemudian tembok tu kan, dia tegakkan tembok tapi tak minta upah. Itu tak dosa lah. Cuma maknanya dia berhak untuk minta upah, tapi dia tak mahu. Baik, kita ambil yang dosa tadi. Tapi Nabi Musa diam tak boleh tengok dia bunuh budak? Tak, Nabi Musa tegur kan. Nabi Musa tegur. Sebab apa Nabi Musa tegur padahal dah dipesan jangan cakap apa-apa? Sebab di ilmu Nabi Musa itu dosa. Dan wajib Nabi Musa membetulkan kalau itu dosa. Tapi tak boleh dengan perasaan dan tanggapan negatif, awak ni manusia berdosa. Tak boleh. Sebab dia ada ilmunya. Itu namanya ilmu hakikat. Ini susah nak faham ni, tapi sebab kelas kita tasawuf ni lah benda kita kena cerita. Kalau kelas fiqh tak ada cerita gini. Jadi maksudnya, kita kalau nampak orang buat dosa, memang kena tegur sebab secara ilmunya itu dosa. Tetapi jangan cop dia tu manusia berdosa gitu. Sebab boleh jadi dia ada ilmu yang lain. Itu husnuzan kita. Jadi maknanya tetaplah kena tegur. Tak boleh kata tengok je orang, misalnya orang buka aurat kan, pakai sejemput je dia pakai kan, tak pakai tutup, kiranya lebih banyak buka daripada tutup. Kita pun kata oh mungkin dia ada ilmu lain pun. Tak boleh. Dah memang dosa di sisi syariat, kena tegur. Tapi kalau memang dia di sisi Allah betul, tak apalah, dia betul lah di sisi Allah. Tapi di mata syariat tetap salah. Dan ilmu kita ilmu syariat, maka kita kena tegur. Sebab kalau nak kira semua orang ada ilmu masing-masing, kita hormat ilmu ni sangat luas dan ada banyak yang kita tak tahu. Sebab tu jangan mudah mengatakan ilmu ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Jangan mudah. Sebab kita ni cetek sangat ilmu kita. Banyak ilmu kita tak tahu wujud dia. Jadi bila kita sedar kita tak ada ilmu, banyak kita tak tahu wujud dia. Adakah dengan itu kita akan jadi diam? Semua orang buat apa pun semua kita kata oh dia ada ilmu masing-masing. Padahal ada banyak orang yang buat sesuatu bukan sebab ilmu tapi sebab jahil. Jadi kerja kita senang je, kerja kita tegur je. Kalau memang salah di ilmu kita yang kita belajar tu, benda tu orang tu buat salah, tegur. Tapi lepas tu balik tak payah ngumpat dia. Waktu selalu kita buat, lepas tegur balik ngumpat. Dan ngumpat tu kita berdosa. Sebab kalau tiba-tiba dia betul di sisi Allah, tak double dosa kita. Bukan takat dosa ngumpat, dosa pula kita telah pun menuduh orang tu salah. Padahal di sisi Allah dia tak salah. Menegur dia bukan tuduh. Tegur ni kita buat kerja kita. Kerja kita tegur dia sebab dia salah di ilmu syariat. Takat tu boleh faham? Boleh. Dia payah sikit nak kena tanya ni. Kalau tak faham, buat muka tak faham sikit. Bagi kita tahu kita tak faham. Sebab bahaya tu kalau salah faham ni. Salah faham tasawuf ni lah yang kadang-kadang bawa kepada ajaran sesat. Sebab tu kita akhirnya banyak orang takut belajar tasawuf sebab banyak jadi ajaran sesat. Sebab salah faham tu. Baik, jadi sekarang nak kata tadi maknanya kecenderungan kita tajrid ni kata kita tak mau buat apa-apa urusan dunia, tak mau cari rezeki, tak mau kerja istilahnya. Rezeki Allah yang bagi. Ini kalau ada lah orang dalam rumah kita buat macam tu, anak kita contohnya malas nak kerja. Kita kata kenapa tak kerja? Dia jawab rezeki Allah bagi. Kan standard tu orang suka jawab macam tu.
Mesti kita tersenyap dan terkejut. Apa memang betul Allah bagi. Tapi masalahnya dia malas nak cakap apa lagi. Dia pakai dalil rezeki Allah bagi. Kalau gitu tak payah jawab apa-apa. Besok pagi tak payah masak. Dia masuk dapur buka tunggu saji. Mak, nasi mana? Rezeki Allah bagi. Tak payah tunggu mak masak, Allah bagi rezeki. Itu jawapan dia. Jadi itu yang masak. Saya kata masak tu asbab. Sebab adanya makanan ialah dengan kita masak. Tapi tetap memang Allah yang bagi. Sebab kan boleh jadi, kalau kita nak faham, boleh jadi kita nak masak nasi, beras tumpah. Maknanya bukan rezeki kan. Jadi bila sampai nasi tu boleh masak, siap sedia, maka itu rezeki kita. Saya ingat macam dekat Palestin dengan mereka betul-betul dah dapat menghayati itu kan. Kadang saya happy, gembiranya tu apa? Memang orang banyak macam menangis, sedih tengok keadaan kanak-kanak apa semua. Tapi saya menjiwai perasaan orang di Palestin tu, betapa happy dan gembiranya mereka. Kenapa mereka boleh bahagia? Sebab mereka sebenarnya dah dapat menghayati dan memahami apa yang Allah bagi tahu tentang dunia. Antaranya rezeki kan. Baru ni ada satu lori yang bawa air minuman bersih kan, kena bom kan. Maksudnya kalau kita menghayati betul kan, kalau kita tak faham rezeki tu, katakan loh dah air ni dah ada, kita marah lah pasal apa air ni dibom apa semua kan. Tapi kalau kita faham rezeki milik Allah, Allah takdirkan minuman tu tak sampai ke kita. Maknanya bukan rezeki walaupun dah dibawa sampai masuk dalam. Sampai dah masuk dalam Gaza, bukan senang juga nak masuk dalam. Tapi kan maknanya penghayatan tu hanya dapat kita rasakan bila kita menghadapi situasi itu. Macam kita katalah, kita ada anak-anak yang berjaya. Kena ingat juga, berjaya itu rezeki daripada Allah. Sebab ada banyak juga orang yang berusaha tapi gagal. Kan, contohnya kalau usaha-usaha, dia belajar rajin-rajin, tiba-tiba Allah takdirkan otak dia sakit. Dia demam ke misalnya, demam lama-lama jadi sawan. Lepas tu tarik otak kan, sampai otak dia dah tak jadi 3 suku misalnya. Ada kan kes-kes macam tu. Padahal dia dulunya anak yang sangat bijak. Maksudnya setakat tu lah Allah takdirkan bahawa segala sesuatu dengan izin Allah. Itu keimanan yang nak kena ada. Dan kadang-kadang kita nak buat sesuatu yang kita kata kita tak mau buat asbab dia pula. Maksudnya asbab ni benda yang kalau kita sebut asbab, maknanya kalau makan kenyang, makan tu asbab kepada kenyang. Kalau berjalan ke masjid sampai masjid, maknanya berjalan tu adalah asbab untuk kita sampai masjid. Kalau kita apa lagi, kita beli barang, kita dapatlah barang tu, itu beli tu asbab. Kalau kita bercakap sampailah ilmu kepada orang, maka itu asbab. Kalau kita belajar, maka kita dapat ilmu. Belajar tu jadi asbab. Tapi ada orang dapat ilmu tanpa belajar, kan? Itu nama dia ilmu laduni. Pernah dengar ilmu laduni? Banyaklah orang kata ilmu laduni tak ada lah, apa macam-macam. Dia gini senang je. Kalau dia kata tak ada, maknanya dia tak dapat. Gitu je. Kita tak boleh kata benda tu tak ada kalau kita tak pernah jumpa. Tu je. Sebab ilmu Allah sangat luas. Kita jangan perasan kita ni banyak sangat ilmu. Habis kalau kata ada, boleh cari ke tak payah cari. Bila nama ilmu tu Allah bagi, ilmu laduni tu ilmu dari sisi Allah. Maknanya Allah yang akan cari kita, bagi kat kita kalau kita layak. Bukan kita yang pergi cari. Ni ada orang yang cari kan, dia buat amalan-amalan ni nak dapat ilmu laduni. Tak payah cari. Sebab Allah yang bagi. Dan Allah bagi pun ada sebab sebenarnya. Dia mungkin tak buat sebab yang nak dapat ilmu ialah belajar. Dia tak buat yang sebab yang tu, yang belajar. Tapi dia buat sebab-sebab lain yang menyebabkan dapat ilmu laduni tu. Contohnya amalan-amalan dia kan, yang Allah rasa dia layak. Di sisi Allah dia layak untuk dapat ilmu tu. Jadi ini maknanya konsep ilmu juga. Memang ilmu boleh datang selain daripada cara datang kelas. Sebab Nabi SAW pernah bagi tahu yang tu. Nabi kata barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jalan tak sangka tu memang bukan datang kelas lah. Tapi syarat dia apa? Amal dengan ilmu. Amal yang berat. Kita main belajar senang kan. Ni pun susah nak faham, pun susah dah. Nak faham susah dah, nak amal lagi susah.
Jadi yang dapat amal ni, yang Allah akan bagi ilmu dari jalan yang kita tak sangka. Boleh jadi mimpi, boleh jadi ada orang datang tiba-tiba bagi tahu kat kita, macam-macam jalan. Tapi tak payahlah fikir yang pelik-pelik tu. Yang pelik-pelik ni kita kata kalau dia nak datang, dia datang lah. Tapi kita buat je yang normal. Kita kena buat sebab untuk berlaku sesuatu. Sebab tu kena ada. Jadi kadang-kadang ada orang konon katanya nak mendekat kepada Allah, tak mau fikir dunia. Jadi tak mau dah kerja, tak mau cari duit. Kalau nak makan lapar-lapar pergi masjid. Masjid kan banyak makanan. Kan ada jamuan tu, jamuan ni kan. Itu maknanya dia tak cari asbab. Maknanya kalau kita nampak macam bagusnya dia sampai lupakan dunia kan. Dah kat sini kata kadang-kadang itu datang daripada hawa nafsu, nafsu syahwat. Jadi ada orang nafsu dia memang nafsu macam nak buat baik. Contoh nafsu baca Quran. Baca Quran ni baik. Tapi ada orang dia baca Quran bukan sebab nak amal ibadah, nak dekat pada Allah, nak baca Quran dah. Tapi nafsu dia, yang beza dia apa? Menyebabkan bila dia baca Quran, dia rasa dia lebih baik daripada orang yang tak baca Quran. Itu maknanya nafsu. Menyebabkan kita baca Quran sampai tak buat benda lain. Kat rumah tu baca Quran sampai rumah bersepah-sepah. Lepas tu bila orang kata kenapa rumah bersepah, kita tengah baca Quran lah. Ni ibadat, ni ibadat. Akhirnya rumah tu jadi sarang tikus. Maknanya dia tak seimbang. Itu nafsu. Itu bukan kaedah pendekatan yang sebenar. Jadi tu kadang-kadang kita buat satu benda nampak baik, tapi rupanya ikut hawa nafsu juga. Ada banyak ni kadang-kadang kita bila sebut contoh tak kena dengan kita tak rasa. Tapi saya kadang-kadang selalu jumpa juga. Misal katalah orang bila sebut tentang mati contoh kan. Pasal apa tak mau mati lagi? Anak tak besar lagi, kecil-kecil, kesian, takkanlah kita nak tinggal mati anak kecil-kecil kan. Betul tak? Anak tu ada yang menyusu kat tu lagi kan, takkanlah nak mati dah. Kesian anak-anak tu kan. Kita pun kesian tengok anak-anak kecil yang mak dia meninggal kan. Kita pun kesian anak-anak kita. Lepas tu bila dah besar pula, kesian anak-anak kita. Nanti kalau dia kahwin, mak dia tak ada sedih dia kan. Biarlah tunggu dulu anak kahwin. Kita ada tengok majlis anak tu kahwin, anak pun happy, mak dia ada kan. Lepas tu bila anak tu dah kahwin, cucu pula kan. Cucu tak ada lagi, orang lain bila beranak, mak dia jaga, anak dalam pantang kan. Mak dia cuma jaga anak dalam bersalin. Ni anak kita kalau kita mati sekarang, anak kita siapa nak jaga nanti dia bersalin. Jadi nampak macam baik, tapi nafsu tu, nafsu cintakan dunia dan takut mati. Ini nafsu orang baik. Nafsu orang baik ni dia lain sikit. Kalau nafsu orang jahat, dia buat jahat lah. Itu kita tak contoh. Pada tasawuf kita tak bincang yang tu. Kita memang bincang contoh orang baik dah. Kalau contoh orang jahat tu, orang jahat dengan orang baik, perbandingan dia bincang dia ilmu fiqah. Ilmu fiqah kita akan bincang hukum hakam yang paling dasar kan? Tapi kalau ilmu tasawuf ni contoh orang baik. Orang dah baik dah, masalah dia kat mana orang baik ni? Orang baik ni masalah dia kadang-kadang nafsu dia nampak macam nak buat baik, tapi rupanya itu bukan kebaikan yang sebenar. Dia punca jadi macam ni pasal ilmu kita tu cetek. Jadi silap faham kita tentang kebaikan, tentang ilmu, tentang dosa pahala, silap faham kita tu membuatkan kita akhirnya semangat buat ibadah, tapi ibadah tu rupanya bukan yang satu yang baik. Rupanya ibadah tu nafsu kita. Macam orang ini pernah berlaku zaman Nabi kan. Ada sahabat-sahabat Nabi ni, dia cakap dengan Nabi, "Ya Rasulullah, kami ni manusia biasa dan engkau adalah Rasul Allah yang maksum. Jadi sebab Allah dah ampunkan dosa engkau dulu, kini dan selamanya, kami ni banyak dosa. Jadi dengan sebab itu maka kami nak beramal dengan amalan yang jauh lebih daripada engkau, supaya Allah ampunkan dosa kami." Apa dia amalan tu? Kami tak mau kahwin, kami nak puasa tak mau buka puasa, kami nak solat sampai tak tidur malam. Nabi kata, aku adalah manusia yang terbaik di kalangan kalian, tapi aku juga berkahwin, aku puasa dan berbuka puasa, aku solat malam tapi aku juga tidur. Kamu lebih baik pada aku ke? Nabi nak bagi tahu. Amal ibadah ni, dalam bab amal ibadah ni, bukan aku yang terbaik ke amal ibadah ni? Kamu nak buat, kamu rasa kamu buat macam ni lebih daripada apa yang aku ajar ni, lebih baik pada aku ke? Nabi tanya. Maksudnya tak boleh. Jadi nampak tak nafsu dia baik kan?
Nafsu dia nak buat benda baik tapi rupanya salah, sampai tak mau kahwin. Jadi ada orang dia kata dia nak serahkan diri dia kepada Allah, tak mau kahwin. Ini salah. Habis tu yang Rabi Ta'ala Nawiyah buat tu macam mana? Itu dia lain. Dia punya keadaan pernah dengar tak Rabi Ta'ala Nawiyah? Lagi sebut nama ingatkan jiran sebelah pula kan. Ada ramai orang nama Rabi Ta'ala Nawiyah. Pernah dengar? Rabi Ta'ala Nawiyah ni seorang tokoh sufi, dia tak kahwin. Bila ditanya kenapa tak kahwin, dia kata, aku tidak mampu untuk menempatkan cinta lain dalam hatiku selain daripada cinta Allah. Jadi cinta dia memang hanya untuk Allah sampai dia tak mampu. Dia tak boleh nak kahwin sebab dia tak mampu nak cinta selain daripada cinta Allah. Tak boleh nak cintakan manusia. Dia pernah dilamar oleh orang yang hebat juga, tapi dia tolak. Ni ada orang dia buat perbandingan macam tu boleh tak kahwin? Habis macam mana tu? Maknanya lebih daripada Nabi ke? Ini lain. Dia ada stage-stage. Kalau dalam tasawuf memang ada orang di stage yang berbeza. Dia punya nafsu tu dia dah berubah daripada nafsu manusia kepada nafsu malakut, malaikat. Tapi dia tetap manusia. Ni level lain lagi kan. Tak apalah. Tapi nak contohnya, dia bukannya kemudian mengatakan aku nak cintakan Allah sampai aku nak tinggalkan dunia. Dah, dia tak buat macam tu pun. Dia cuma buat ibadah sebagai asbab kan. Dia ibadah. Tiba-tiba masuk satu cinta yang dia tak pernah impikan pun. Dia tak pernah bermimpi dia akan sampai perasaan macam tu. Jadi dia level dia lain. Maksudnya macam gini contoh kalau bekerja kan, contoh ada orang dia kerja, dia target nak gaji besar. Dia pun buatlah kerja sampailah dapat gaji besar, naik pangkat sampai dapat gaji yang dia nak tu. Ini orang pertama. Orang yang kedua, dia tak plan nak gaji besar tu, dia kerja je. Dia buat kerja je. Sebab Islam ajar suruh kerja sungguh-sungguh, dia buatlah kerja sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh, akhirnya naik pangkat, tiba-tiba dapat gaji tu. Beza tak? Beza yang orang pertama tadi. Boleh jadi kadang-kadang kerja dia rajin depan bos. Tahu ada kajian menunjukkan rakyat Malaysia ni antara golongan yang bila dia buat rajin. Buat rajin masa kerja bila ada bos. Ni susun botol air ni botol air dua ni, dia susun ni. Pindah dua ni je. Dia pindah. Nak bagi nampak buat kerja. Kan? Keluar pintu, masuk pintu, keluar pintu, masuk pintu, nak bagi nampak buat kerja. Kan? Itu banyak berlaku di Malaysia. Sebab apa? Sebab target dia gaji. Jadi ada orang dia target, dia kata aku nak cinta Allah, jadi aku tak mau yang lain, aku nak solat je. Itu jenis yang nombor satu tadi, yang orang pertama tadi. Dia plan nak gaji tu, lepas tu dia buat kerja sebab nak dapat gaji tu. Yang tu tak boleh. Tapi yang berlaku pada Rabi Ta'ala Nawiyah ni macam yang kedua tadi. Dia tak ada plan pun nak gaji apa-apa. Cuma sebab Islam ajar untuk buat kerja sungguh-sungguh. Yang ni maknanya buat ibadah sungguh-sungguh. Maka dia sungguh-sungguh ibadah. Tiba-tiba dia jumpa satu stage, dapat gaji macam tu lah istilahnya. Satu stage yang tiba-tiba dia rasakan, wah, dia dah tak boleh dah nak dapat cinta lain. Sebab cinta Allah dah terlampau indah. Sampai dia tak rasa apa-apa dah kat dunia ni. Jadi maksudnya kita ambil iktibar macam ni. Kita tak payah duk plan-plan nak jadi macam orang tu, macam orang ni tak payah. Tapi kita hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, cukup. Sebab gini sebenarnya ada kisah dalam bab nak jadi macam orang tu, macam orang ni. Ada satu situasi tu di mana seorang lelaki ni nampak soleh. Tiap hari dia rajin pergi masjid, pakai jubah, pakai serban, semua nampak soleh sangat. Sampailah bila dia lalu tu, ada seorang ibu yang sedang hamil tu, dia doa, ya Allah, jadikanlah anak aku ni macam orang tu. Satu hari tiba-tiba lalu pula seorang lelaki yang tengah mabuk, pegang botol arak, mabuk-mabuk kat tepi jalan tu. Sampailah ibu ni berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti orang tu. Rupa-rupanya apa jadi pada malam hari, si pemabuk tu rupanya malam-malamnya bertaubat sesungguh-sungguhnya, menangis betul-betul depan Allah. Taubat, aku minta ampun ya Allah, aku berdosa, aku bersalah, aku tak mau ulang lagi ya Allah. Tapi dia tak cukup kuat untuk tinggalkan dosa yang dia dah biasa. Jadi orang nampak dia adalah pendosa. Adapun orang yang nampak alim, nampak warak, nampak rajin solat semua tu, rupanya malam hari dia bermaksiat, dia berzina pada malam hari, orang tak tahu.
Sebab itu jangan minta doa, minta jadikan anak kita macam orang tu orang ni orang indah. Selagi mana orang tu tidak ada nas yang menyatakan dia adalah orang yang baik. Nas ni maknanya ada dalam Quran ataupun hadis. Jadi yang ada dalam Quran atau hadis hanyalah Nabi, Rasul, Nabi SAW. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang dah diletakkan nama radhiyallahu anhum, maka itu boleh. Tapi kalau orang-orang macam kita-kita ni, kan, tiba-tiba main datang doakan anak saya jadi macam ustazah, saya bukan baik sangat, kan? Ada banyak kita kata kekurangan dan kelemahan yang orang tak tahu. Allah simpan je aib kita ni, kan? Itu maknanya ada je orang pernah cakap gitu. Saya tak salahkan, kan? Kita kata tak, tapi hari ni kita belajarlah. Maknanya kita mengharapkan anak kita ni jadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi kita punya kaedah ialah kalau didik anak ke ataupun kita sendiri nak beramal, ikut garis panduan. Allah ajar macam ni, Nabi suruh buat macam ni, yang tu. Kita tak yang plan, kita nak rajin macam orang ni, kita nak semangat macam orang ni, kita nak jadi hebat macam orang ni. Belum tentu orang tu hebat. Tapi boleh kita nak jadikan dia teladan pada satu sudut. Contoh yang kita nampak orang tu misalnya sukan, contoh kan, oh dia hebat sukan, oh kita nak hebat macam dia juga. Tak apalah pada sudut sukan, tapi jangan keseluruhan. Keseluruhan maksudnya aku nak jadi macam dia. Itu tak bukan yang terbaik lah, kan? Ambil sudut-sudut tertentu boleh. Itu yang kita kata, kita ambil istilah orang kata idola, tapi idola ni sebenarnya kurang tepat. Sebab idola datang daripada perkataan idol. Idol maknanya patung. Seolah-olah kita mengagungkan satu patung tu, kan? Tapi bahasa kita sebut idola, kan? Apa bahasa lain idola? Contoh, sanjungan. Idola apa dah sebut? Orang tu kita nak jadi macam dia. Tu kan, gitu kan. Baik. Itu boleh kita datangkan untuk zaman kita, tapi pada part-part tertentu lah. Misal kita nampak kawan kita ni adalah isteri yang solehah. Dia solehah sangat. Okey, kita nak contohi dia. Boleh pada part sebagai isteri yang solehah. Itu boleh. Memang kita kena ambil juga satu contoh. Kalau tidak, semuanya macam dia awang-awangan, kan? Sebab tu kalau macam dalam pidato, ada orang ajar pidato ni, kamu cari satu tokoh, lepas tu kamu tiru cara dia bercakap. Ada yang ajar gitu. Tapi saya tak pernah buat lah. Saya cara saya. Tapi memang ada. Pernah tak tengok ada orang ni, dia bercakap sebiji macam Tok Guru ni, sebiji macam Syekh ni gitu. Sebab kadang-kadang memang dia berlatih tiru, kan? Kalau bacaan Quran lagi banyak. Ada orang tiru bacaan Syekh Sudais, ada orang tiru bacaan Syekh Musyad Rashid, tiru bacaan bacaan Syekh Hamidi, kan? Dia tiru, dia tiru tu maknanya dia menjadikan pembaca bacaan Quran Syekh ini sebagai yang dia nak idola, bukan idola, yang dia nak teladani, yang dia nak ikuti, tapi pada bacaan Quran dia, kan? Itu maknanya sudut-sudut tertentu, okay? Baik, kita tengok pertanyaan seterusnya. Bagi mereka yang melangkahkan, itu surat 5, bagi mereka yang melangkahkan kaki di jalan Allah, yang dalam hatinya terdetik keinginan untuk meninggalkan asbab dan aktiviti duniawi kerana dorongan cintanya kepada Allah, maka Syekh berpesan agar mereka itu memperhatikan adab dalam beramal, iaitu apabila Allah Ta'ala meletakkan kita pada asbab, maka tetaplah berpijak atasnya. Dan jika ketetapan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tetaplah atasnya. Sebab Allah kadang-kadang menahan asbab itu dari kita, sebagaimana tergambar dalam firman-Nya berikut ini. Maksudnya, kami melihat wajahmu, yakni Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Surah Al-Baqarah ayat 144. Ini cerita pertukaran kiblat ayat ni. Ini cerita dia, ini Masjidil Aqsa dulu adalah kiblat umat Islam. Tapi hikmah yang sangat besar, kan, ditukar kiblat ke Kaabah. Kalau tidak, hari ini bayangkan kiblat ke Israel. Dan memang yang terjadi jadi tukar kiblat ni sebab pada masa tu orang Bani Israel, kaum Yahudi mengatakan, duk ejek-ejek orang Islam. Dia kata, tengok tu, kamu ikut kiblat kami. Padahal itu bukan kiblat dia, itu kiblat Nabi-Nabi kita, Rasul kita. Tapi dia duk perasan tu dia, gitu. Sampai sekarang dia duk perasan dia ikut Nabi Musa, kan? Padahal dia tak ikut dah. Nabi Musa ajar lain, dia buat benda lain. Dia ibaratnya macam kita ni belajar dekat sekolah kita tu.
Kita alumni sekolah tu, kita ngaku alumni sekolah tu, tapi hak kita ajar dekat orang lain tu beza dengan benda kita belajar kat sekolah. Lepas tu kita kata, oh inilah yang kita belajar kat sekolah dulu. Padahal benda tu benda lain. Macam Universiti Al-Azhar, ada juga orang dia belajar kat Universiti Al-Azhar. Biasanya kalau sebut belajar Universiti Al-Azhar ni memang ilmunya orang kita kata apa, kita terima, dunia menerima gitu kan. Alumni Al-Azhar maknanya orang yang belajar di Al-Azhar. Tapi ada juga yang kemudiannya keluar, dia dapat sijil Al-Azhar, belajar kat Al-Azhar, tiba-tiba dia bawa ajaran sesat. Contohnya anti hadis, itu pernah kan? Pernah ada, bukan orang Malaysia kan? Dia bawa ajaran anti hadis, tapi dia mendakwa dia adalah alumni Al-Azhar. Jadi padahal dia belajar tak habis pun, dia masuk sekejap. Jadi itu maknanya kita ngaku-ngaku kita belajar situ, padahal kita sebenarnya bawa benda lain. Okay? Baik, jadi maknanya macam itulah. Bani Israel ni dia ngaku-ngaku ikut Nabi Musa, tapi sedangkan sebenarnya dia tak. Dia bukan pengikut ajaran Nabi Musa, dia dah ubah semua. Baik, jadi waktu tu bila Nabi Muhammad SAW rasa sedih kan, rasa sedih sebab Nabi rindu dengan Kaabah. Kaabah ni memang kiblat kita sebenarnya. Sebelum Masjidil Aqsa, Kaabah dah jadi kiblat kita. Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim kan lepas Nabi Ibrahim, masa zaman Nabi Ibrahim, Bani Israel belum wujud. Bani Israel kan anak-anak Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim ada anak, anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishak, ada satu lagi. Tapi itu tak glamour anak dia seorang. Isteri dia ada 3. Daripada isteri yang seorang lagi dia tak glamour anak-anak dia. Kita ambil 2 ni je. Tu pun ada khilaf kan. Kita ambil 2 ni, Ishak dengan Ismail. Nabi Ismail daripada keturunan dia bangsa Arab, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Daripada keturunan Nabi Ishak, anak Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Anak-anak Nabi Yaqub tu lah Bani Israel. Sebab tu Nabi Ibrahim diterima oleh semua agama. Sebab di Nabi Ibrahim belum ada lagi tu, Bani Israel belum ada, Nabi Isa pun belum ada. Okay? Jadi semua terima Nabi Ibrahim sebagai bapa kepada semua keturunan Nabi dia. Okay? Jadi sekarang ni Bani Israel maknanya dia di sana kita menghadap kiblat Baitul Maqdis tu setelah Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim. Kemudian sampailah zaman Nabi tu, Nabi akhirnya berdoa minta dengan Allah, ya Allah kembalikanlah Kaabah tu sebagai kiblat umat Islam. Lama beberapa belas bulan tu, kemudiannya Allah turunkan ayat ni bagi tahu kata kiblat berpindah ke Kaabah semula. Okay. Dan memang hikmah yang sangat besar sampai zaman kita sekarang. Baitul Maqdis ni bukan kali pertama direbut, berpuluh-puluh kali dah dirampas. Sebab Palestin adalah jantung dunia, yang dalam sejarahnya mana-mana kuasa dunia yang ingin menguasai dunia, mana-mana kuasa besar yang nak menguasai dunia, dia akan rebut tengah tu dulu, jantung tu dulu, baru dia dapat kuasai dunia. Ni cerita menguasai dunia, bukan takat rumah kita jiran sebelah dah. Ni cerita dunia, satu dunia. Ada manusia yang nak menguasai dunia. Jadi bila mereka sekarang ni Israel, mereka nak menguasai dunia, dia kena rebut jantung tu. Sebab tu dia mati-matian dia ambil tengah jantung. Dia memang jantung dunia. Bentuk dia pun sebenarnya macam jantung Palestin tu. Dia Syam sebenarnya, campur Jordan sikit, Syria, Jordan, Palestin, itu Syam. Itu jantung dunia. Jadi ni nak contohnya dalam perenggan ni nak bagi tahu asbab. Jangan tinggalkan asbab walau apa pun yang terjadi. Jadi misal katalah kita cari rezeki tapi miskin juga. Kita kerja tapi tak kaya-kaya, dan habis je duit dia, dan tak cukup-cukup hidup kita. Maka dia bagi tahu kat sini, jangan tinggalkan asbab. Tetap kita buat asbab walau apa pun yang terjadi. Sebab kadang-kadang hasil itu akan ditangguhkan. Sebagaimana Nabi SAW berdoa minta balik Kaabah ni sebagai kiblat tu berapa belas bulan, barulah lepas tu dimakbulkan. Maknanya ditangguhkan dia punya apa hasil itu ditangguhkan, tapi asbab kena buat, doa tetap kena doa. Jadi macam yang dekat Palestin ni contohnya, kita kata jenuh lah doa 33 hari dah. Umat Islam habis dah buat nazilah macam-macam. Kita buat macam-macam, satu dunia dah buat solidariti. Kenapa masih lagi? Itu kita kata jangan tinggalkan asbab, jangan berhenti. Hari tu semangat kita doa, lepas tu hilang dah. Dah terus je, asbab kena diteruskan.
Kesan tu memang kadang-kadang ditangguhkan. Kadang-kadang bukan takat dunia je, sampai akhirat baru ditangguhkan, baru kita dapat ke akhirat nanti. Jadi itu maknanya konsep adalah, maknanya kat sini kalau kita nak mendapatkan sesuatu sampai kita tinggalkan usaha, ni kesimpulan daripada hikmah yang kedua ni. Kita nakkan sesuatu tapi kita tinggalkan usaha, walaupun benda yang kita nak tu adalah benda baik. Yang itu kadang-kadang puncanya adalah hawa nafsu juga, kan? Hawa nafsu juga yang maknanya di situ kita tidak dibenarkan untuk meninggalkan asbab. Tak boleh. Jadi maknanya ginilah, senang, kan? Fokus. Tugas kita kat dunia ni apa? Tugas kita ialah beramal, buat ibadah. Cuma nak bagi tahu kenapa peringatan ni boleh datang, sebab kebiasaan manusia suka tengok hasil. Contoh, kan, kita kalau nak tanya tentang tips nak kaya, kita tanya dekat orang kaya. Pernah tak tanya orang miskin cara nak jadi kaya? Tak. Padahal boleh jadi si kaya tadi tak buat apa pun, dia mak dia mati, dia kaya, kan? Harta warisan, pusaka. Kita tanya tips kat dia, dia pun tak reti nak beritahu, kan? Sama macam contoh nak tips tips jadi pandai. Orang tanya dekat orang yang keputusan exam dia hebat-hebat, kan? Orang takkan tanya pada orang fail. Padahal ada orang dia pandai, nasib genius, otak dia memang keturunan lah macam tu. Sebab saya ingat saya zaman belajar dulu ada best student tu, dia minta dia bagi talk, kan, bagilah tips macam mana cara nak study semua. Dia jawab senang je, tak payah study sangat, yang penting fokus dalam kelas. Dia tak sesuai untuk semua orang, sebab ada orang tak cerdik. Fokus macam mana pun dalam kelas, makin dia fokus makin blur. Sebab otak dia tak pick up. Jadi maknanya kalau nak tanya macam mana cara nak belajar, tanya kepada orang macam mana cara nak dapat keputusan elok, tanya pada orang yang rajin belajar. Yang keputusan dia, mungkin keputusan elok, okey, ada orang memang keputusan elok hasil belajar, yang tu yang kita tanya. Tapi ada orang keputusan elok sebab takdir dia. Misalnya soalan exam tu semua keluar soalan spot dia, boleh jadi juga. Dia baca 5 bab je, 5 keluar. Ada seorang lagi baca 10 bab, 10 surah tak keluar. Itu kan maknanya takdir masing-masing. Jadi kita selalu tengok hasil, kan. Orang tu kita kata pandai kalau exam result dia best. Oh, dia pandai. Sebab tu ada ramai orang niru, kan. Sebab orang kata dia pandai kalau exam dia bagus. Ini yang terjadi banyaklah kalau zaman-zaman kita belajar dulu. Mungkin ingat lagi kot, ada tu yang kaki-kaki meniru tu, ada teknik-teknik dia, kan? Orang Arab dia ada cara dia, kan? Saya ingat dulu masa belajar, tengok orang Arab, kita geleng kepala, dia buat teknik dia tu depan kita, siap ajar lagi, tapi kita tak buat lah, kan? Yang ajar ni cara nak jawab dalam exam nanti ni, cara dia bukan cara jawab, cara nak meniru lah. Jadi kita tak buat lah. Tapi mana ada teknik-teknik dia. Dia memang result dia elok, tapi bukan itulah cara dia. Maknanya kita selalu, sebab kita selalu tengok hasil. Jadi misal kata ada orang rumah tangga dia bahagia sangat, kita pun tanya tips rumah tangga bahagia dekat dia. Padahal dia bahagia pasal apa? Pasal suami sabar. Dia mulut reza, dia pandai bahan. Tapi sebab suami sabar, tanya tips dekat dia, dia boleh jawab apa? Ada orang rumah tangga dia porak-poranda, kacau bilau, tiap-tiap hari gaduh. Kita takkan tanya tips rumah tangga bahagia kat dia. Padahal dia dah buat semua yang kaedah Nabi ajar. Cuma sebab dia punya power dia, kalau rumah tangga dia bahagia akan boleh mengubah dunia, maka setan tahap general yang turun kat dia. Jadi kita tak tanya kat dia lah tips tu, padahal dia lebih pandai dalam rumah tangga. Itu sifat manusia, suka tengok hasil. Tapi di sinilah dia ajarkan pada kita, jangan tengok hasil, sebab Allah tak pernah tengok hasil. Allah sentiasa tengok usaha kita. Jadi fokus kita adalah kepada usaha yang kita nak lakukan. Kalau katalah nak kaya tu kerja Allah, Allah nak bagi kaya ke tidak, tapi kita kena bekerja. Kalau kita faham konsep ni, tak adalah kena scam. Orang yang duk kena scam ni pasal dia teringin nak kaya goyang kaki, kaya cepat, skim cepat kaya, kan. Padahal Allah tak pernah hisap pun kita nak kaya ke miskin. Yang Allah hisap apa kamu buat.
Apa yang kita buat. Jadi kalau kita dapat bekerja sungguh-sungguh walaupun tak kaya-kaya, itu dah nikmat sebab kita dah ikut cara yang Allah perintahkan. Di sinilah akan jadilah kita, misalnya kalau ibu-ibu masak tiba-tiba suami tak makan, kita tak mengamuk sangat sebab kita dah buat asbab dia. Kan kita dah buat kerja kita iaitu masak. Lepas tu dia tak makan, dia salah. Suami kalau balik tak makan makanan isteri dengan sengaja, maknanya tak plan betul-betul lah kan, yang maknanya menyakiti, istilahnya sampai menyakiti, dan itu selalu berlaku, itu salah. Tapi tak apalah, itu dia punya masalah, dia dengan Allah. Kan? Suka sangat makan kat luar tu kan, itu masalah dia. Tapi kita taklah marah sangat sebab kita buat tu kan kerana Allah gitu. Kita dah buat kerja kita, lepas tu hasil dia nanti tiba-tiba tidak sebagaimana yang kita nak. Walaupun kita dah susah payah masak dengan resepi yang kita dah study 3 hari 3 malam, cari bahan pun 3 hari 3 malam, kan? Tiba-tiba masak pula 3 jam 30 minit tapi siap masak dia kata kenyang. Waduh kan? Tapi kita kata tak apa, kita dah buat sebab dia kan? Hasil dia tak apalah, dia tak menghargai kita. Kita bagi tahu siap-siap, bagi tahu nak bagi tahu tak apa, memang tahu dah. Saya study nak buat resepi ni 3 hari 3 malam. Saya cari bahan pun 3 hari 3 malam. 3 hari kat supermarket, 3 malam kat online. Lepas tu saya masak ni 3 jam 30 minit tau. Mulai daripada pukul 3 pagi tadi sampai subuh pukul 6.30 tadi baru berhenti. Kan? Sebab nak bagi sarapan pagi yang ni. Tapi orang kata kenyang, tak apalah. Lain kali saya tak masak dah special gini ke. Bagi tahu siap-siap. Tak salah dah lain kali tak buat. Tu ayat merajuk sikit, kena bagi tahu sebenarnya. Dia tak boleh merajuk senyap-senyap, terasa hati, sakit hati, simpan lama-lama dah. Sayyidina Aisyah bagi tahu kat Nabi. Cuma dia tak bagi tahu waktu dia mengamuk, marah-marah, dia diam. Dia bagi tahu besoknya. Tu kadang-kadang tiba-tiba Sayyidina Aisyah merajuk sampai Nabi tak faham ni pasal apa. Aisyah kata khas malam punya. Jadi pasal pun nak kena merajuk juga kan kita duk kata kalau solehah ni tak payah merajuk-merajuk, tak payah terasa hati. Dia merajuk bukan ikut perasaan, tapi nak kena bagi tahu kat suami itu benda yang dia tak selesa dia buat, supaya jangka panjang rumah tangga tu lebih harmoni. Sebab benda tu benda kita tak selesa, kita tak suka. Bila selalu berlaku lama-lama stuck hati kita. Orang kata apa, lemu kan. Dia hati kita jadi akan ada masalah kan? Jadi diluahkan, diceritakan, tapi bukan dalam keadaan emosional. Dia tak tanya, kita bagi tahu. Saya pernah buat kadang-kadang gini. Duduk ni, tengah makan ni dia duduk ni. Nak bagi tahu sebenarnya. Semalam ni saya terasa hati dia juga buat gitu. Semalam punya terasa hati, tapi masa terasa hati diam je. Tak cakap apa-apa. Tapi ingat sebab Aisyah pernah bagi tahu, maknanya nak kena bagi tahu benda macam tu kita tak boleh gitu, tak sesuai dengan kita. Dalam rumah tangga kena bagi tahu untuk jangka panjang. Memang dia tak tanya, orang lelaki ni bukan kisah pun kita rasa apa kena. Dia tak main perasaan sangat. Dia pakai logik. Jadi sebab tu Nabi ajar kalau orang lelaki kena raikan perasaan gitu. Sebab dia orang memang tak mampu nak raikan. Itu fitrah dia. Tapi tetap Islam ajarkan kena raikan. Kita pula diajarkan supaya banyak rasional, jangan ikut emosi sangat. Sebab orang lelaki lebih rasional. Nak cakap berhujang dengan orang lelaki jangan pakai emosi. Tapi boleh sebab emosi kekuatan kita. Kalau dari satu sudut nak dapatkan sesuatu pakai emosi, sebab emosi tapi bukan emosional. Tampilkan emosi. Sedih lah kalau tak dapat ni. Nanti dia kesian lah. Teknik-teknik je. Baik. Okey, tak apa, setakat tu insya-Allah hikmah yang kedua ni kita boleh faham intinya adalah kita tetap fokus kepada kerja kita, tugas kita. Asbab kita. Baik, wallahu alam. Hari tu masa pergi Padang ada yang tinggal botol air dengan sudu garpu, ada 2 biji botol air. Saya bawa ada kat belakang, boleh ambil kan. Dekat pintu belakang. Sampai je. Ada beg hijau kat pintu balik langsir tu kot. Tu siapa yang tertinggal nanti boleh ambil lah. Bukan botol air murah. Tengok kerja nama tu mahal ni. Baik, wallahu alam. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah.